Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan rakan seperjuangan saya yang lain telah menyelesaikan tugasan 1 bagi subjek isu semasa dan cabaran masa depan dengan kod GISC 1082. Bila berselisih buat tak cakna, sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh pujangga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang cantik tersenyum manis dan segak-segak bergaya. Ahli pertama iaitu saya sendiri, Nur Emiliana binti Zulkifli. Ahli yang kedua iaitu Muhammad Luqman bin Abdul Rahman. Dan ahli yang ketiga iaitu Muhammad Nasir Uwan bin Muhammad Zabidi. Baiklah, seperti yang kita semua tahu, isu berkaitan sepadan negara semakin parah. Jadi, tajuk pembentangan kami pada kali ini adalah nilaikan kes-kes dan isu sepadan negara. Isu sepadan negara bukanlah satu isu yang asing dari pengetahuan masyarakat di negara kita. Dengan beberapa insiden pencerobohan ke dalam sempadan Malaysia melalui darat, laut dan juga udara, apakah Malaysia khasnya dan Asia Tenggara umumnya menjadi medan hegemoni geopolitik kuasa besar terutama Amerika Syarikat dan China? Malaysia pernah dan sering menghadapi pencerobohan dalam pelbagai bentuk seperti penyeludupan, pemerdagangan manusia, pencerobohan nelayan asing, pencerobohan pengganas dari negara asing, pencerobohan untuk membunuh serta pencerobohan operasi tentera udara asing. Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan faktor utama Malaysia tidak lagi selamat. Sekarang kita akan melihat konflik dan kes-kes di sepadan laut. Terdapat satu konflik yang saya akan kupas iaitu tentang sensasi isu sepadan maritim menjejaskan hubungan KL dan Jakarta. Isu sepadan negara bukan isu sebarangan boleh dipolitikkan demi meraih kepentingan parti atau pihak tertentu. Sepadan dalam konteks struktur hubungan antarabangsa masa kini adalah satu isu sangat sensitif kerana ia melambangkan kedaulatan dan keupayaan sebuah negara mempertahankan keabsahannya. Sepadan juga adalah isu emosional kepada rakyat mempunyai sifat nasionalisme tinggi. Pada satu ketika dahulu, rakyat Indonesia melabelkan Malaysia dengan pelbagai tomahan apabila Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Pulau Sipadan dan Legitan adalah milik negara. Bagi rakyat Indonesia, wilayah mereka tuntut adalah satu tamparan kepada kebanggaan dan maruah mereka. Apabila Malaysia pula bersetuju untuk memuktamadkan perjanjian sepadan maritim negara dengan Indonesia ketika lawatan Presiden Joko Widodo Jokowi pada awal Jun lalu, beberapa pemerhati politik terutama pembangkang menuduh kerajaan tunduk kepada desakan Indonesia untuk menyelesaikan pertikaian sepadan antara kedua negara. Pembangkang juga menuntut penjelasan di Parlimen mengenai perjanjian yang ditandatangani. Walaupun perjelasan dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar di Parlimen, namun isu ini sengaja disensasikan bagi membentuk emosi kononnya kedaulatan sepadan negara di Laut Sulawesi dan Selat Melaka dipertaruhkan. Maka, bertalu-talu mesej dalam media sosial cuba menaikkan emosi rakyat Malaysia menuduh kerajaan menjualkan maruah negara. Di dalam kedinamikan politik Malaysia kini, isu seperti ini mula mendapat perhatian rakyat. Lanjutan daripada itu, Wisma Putra segera mengeluarkan kenyataan menjelaskan kandungan perjanjian dengan Indonesia. Berdasarkan penjelasan pihak Wisma Putra, jelas Malaysia tidak menjual seinci pun wilayah kita yang dipertahankan. Seperti yang diduga sebelum ini menurut kajian ilmiah, perjanjian Malaysia dengan Indonesia berpandukan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai Undang-Undang Laut UNCLOS. Sehingga kini, lebih 160 negara sudah menandatangani atau meratifikasi konvensyen ini. Beberapa negara kuasa besar dunia juga, kecuali Amerika Syarikat, adalah ahli kepada konvensyen ini. Di bawah UNCLOS ini, terutama
terutama di bawah Konvensyen ketiga 1982, wilayah kedaulatan sesebuah negara merangkumi dua aspek, iaitu pantai wilayah sejauh 12 batu nautika atau 22 km diukur daripada titik atau bibir pesisiran pantai, dan zon ekonomi eksklusif merangkumi sehingga 200 mm atau 370 km. Dalam konteks perjanjian di Laut Sulawesi, kawasan titik sepadan dipersetujui hanya di Blok M, B1, B, C dan P. Sedangkan penyelesaian mengenai blok sepadan di kawasan ND6 dan ND7 masih tidak diselesaikan. Indonesia melabelkan ND6 dan ND7 sebagai ambalat dalam rundingan dan tuntutan mereka. Kawasan ambalat menjadi rebutan kedua-dua negara kerana ia dipercayai mempunyai simpanan minyak dan gas besar serta kaya sumber protein. Perjanjian ditangani ini juga tidak membabitkan titik pelantar benua dan Z. Rundingan titik sempadan wilayah maritim dengan Malaysia sebenarnya masih banyak. Ini belum termasuk titik sempadan wilayah darat antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Malaysia dan Indonesia dipercayai akan meneruskan rundingan dalam menyelesaikan isu tuntutan bertindih wilayah maritim atau titik sepadan dipersetujui seperti di Pulau Sebatik. Dalam rundingan menentukan garis sepadan dengan negara jiran, sebarang perbincangan atau persetujuan tidak akan memberi fokus kepada keseluruhan sepadan, tetapi dibahagikan kepada blok atau titik sepadan dibincangkan secara beransingan. Tidak mengherankan rundingan mengambil masa terlalu lama kerana sesebuah negara tidak akan mudah menyerahkan wilayahnya kepada pihak lain. Dalam isu terbaru ini, rundingan dengan Indonesia memakan masa selama 18 tahun untuk diselesaikan. Bagaimanapun, persetujuan dicapai hanya tertumpu kepada titik atau blok sempadan dan tidak melengkapi keseluruhan kawasan wilayah laut kedua-dua negara. Nampaknya di sini, isu ini tidak ditangani dengan baik. Hal ini perlu difahami kedinamikan politik Malaysia masa kini memerlukan kerajaan dan agensi di bawahnya untuk cepat bertindak mendahului berita akan disaksikan di media sosial. Kerajaan akan sentiasa menjadi sasaran dan kambing hitam jika maklumat tidak disampaikan dengan segera. Tidak dapat dinafikan juga isu berkaitan perjanjian negara dengan negara luar diklasifikasikan sebagai rahsia kerajaan. Tetapi, bagi mengelakkan perkara seperti ini disensasikan pihak berkepentingan dan media sosial, kerajaan harus segera mengeluarkan kenyataan akhbar memperjelaskan perjanjian ditandatangani, terutama perkara agak sensitif kepada rakyat. Kerajaan juga harus memastikan pegawai terbabit di dalam perjanjian antarabangsa mempunyai integriti yang tinggi. Kebocoran maklumat perlu ditangani dengan segera. Perjanjian ini membabitkan Indonesia adalah signifikan kepada negara kita. Indonesia bukan sahaja kuasa ekonomi terbesar Asia Tenggara, tetapi juga mempunyai pengaruh semakin meningkat semenjak negara itu menganggotai G20, sebuah kumpulan negara kuasa ekonomi besar dunia diketuai Amerika Syarikat. Apabila persefahaman dapat dicapai dalam isu sepadan kedua-dua negara, impaknya sangat besar kepada hubungan kita dengan jiran tetangga ini. Oleh itu, antara kesan yang pertama adalah perjanjian sepadan ini akan mewujudkan persefahaman yang lebih padu dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. Pasaran Indonesia yang besar memberikan peluang kepada negara dari segi pelancongan, pendidikan dan produk. Kedua-dua negara boleh bekerjasama lebih rapat, terutama dalam misi berhadapan dengan dakwaan Kesatuan Eropah mengenai pengeluaran minyak sawit. Yang kedua pula, hubungan politik rapat juga membantu kedua-dua belah pihak berhadapan era Indo-Pasifik semakin tidak stabil, terutama di tengah persaingan antara China dan Amerika Syarikat. Di samping itu, tumpuan boleh tertumpu kepada isu lebih strategik seperti tuntutan China di Laut China Selatan, pengurusan lintas sepadan lebih berkesan dan pengawalan penangkapan ikan secara haram. Kesimpulannya, semua ini memerlukan satu hubungan diplomasi yang baik dilakukan secara profesional.
hubungan kita dengan Indonesia tidak seharusnya disensasikan walaupun wujud beberapa pihak di kedua-dua negara cuba menangguk di air keruh. Terdapat juga beberapa kes yang berlaku yang saya ambil contoh seperti 2 bot nelayan ditahan semasa menangkap ikan. Hal ini kerana warga asing yang mencuri sumber protein negara kita akan menjejaskan kepada nelayan-nelayan di negara kita. Kes yang kedua pula adalah APMM Perak menahan 22 warga asing atas pelbagai kesalahan, iaitu menemukan kira-kira 60 liter cecair disyaki air ketum dan anggaran 200 kg ikan campur di atas bot tersebut. Hal ini boleh dikenakan di bawah Seksyen 30 Akta Racun 1952 kerana penyalahgunaan ketum termasuk mengimport, menjual, memproses dan lain-lain berkaitan bahan terbabit. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan supaya memperketatkan lagi undang-undang agar perairan negara kita akan menjadi lebih selamat. Seterusnya, kita pergi kepada konflik sepadan udara negara. Di sini terdapat gambar laluan udara Malaysia. Yang pertama, laluan udara Malaysia ini terbahagi kepada 2 tempat, iaitu Kuala Lumpur FIR dan Kota Kinabalu FIR. Apakah yang dimaksudkan dengan FIR? FIR bermaksud Flight Information Region, yang mana apabila kita melihat kepada laluan udara Malaysia, laluan udara Malaysia terbahagi kepada 2 FIR, iaitu satu di Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu. FIR juga digunakan ataupun berfungsi untuk mengawasi dia pengawasan dan keselamatan penerbangan awam. Dan juga FIR ni juga dikenali sebagai CAAM, yang mana nama penuh bagi CAAM ialah Civil Aviation Authority of Malaysia. Terdapat 2 isu yang saya akan bahas, iaitu isu 16 pesawat Cina menceroboh ruang udara Malaysia dan yang kedua isu lapangan terbang Seletar yang terletak di Singapura. Isu yang pertama bermula apabila 16 pesawat negara China telah dikesan memasuki zon maritim Malaysia. Pesawat-pesawat ini telah memasuki ruang udara Malaysia, iaitu Kota Kinabalu FIR. Berlaku tidak jauh daripada Beting Lusaina, yang mana terletak hampir 110 km daripada pesisir pantai Sarawak. Pesawat-pesawat ini hampir memasuki ruang udara nasional pada 31 Mei 2021. Pesawat-pesawat ini telah dikesan dan dikenal pasti, yang mana pesawat ini boleh membuat misi-misi seperti penyelidikan, peninjauan, pengumuman dan sebagainya. Jadi pesawat-pesawat ini juga telah mengubah arah penerbangan mereka ke ruang udara Beting Patinggi Ali. Gambar yang tertera menunjukkan jenis-jenis pesawat negara China yang telah memasuki sepadan udara negara Malaysia. Yang pertama ialah Ilyushin Tu-76 dan pesawat Xi'an Y-20. Apabila isu ini telah tersebar luas, kenyataan telah dikuatkan oleh pihak Royal Malaysia Force, yang mana menunjukkan kronologi bagaimana 16 pesawat tentera udara China telah memasuki sepadan udara negara Malaysia. Seterusnya, China juga telah mengeluarkan satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Wang Wenbin, yang mana Wang Wenbin ini merupakan jurucakap untuk negara China. Beliau mengatakan bahawa penerbangan 16 pesawat tentera milik mereka hanyalah penerbangan yang biasa, kerana mereka hanya melakukan latihan sahaja, dan mereka mengatakan bahawa penerbangan tersebut tidak memasuki sepadan udara negara Malaysia. Apakah yang dilakukan oleh pihak Malaysia bagi menyelesaikan isu ini? Yang pertama, Tentera Udara Diraja Malaysia telah menghantar pesawat pemintas untuk melihat operasi penerbangan yang dilakukan oleh 16 pesawat China tadi. TUDM telah menghantar pesawat pemintas jenis Hawk 208, yang mana operasi ini dinamakan sebagai Operasi Curiga TUDM. Operasi Curiga TUDM ini merupakan antara salah satu strategi pertahanan udara Malaysia. Seterusnya,
pihak Malaysia telah menghantar nota bantahan hubungan diplomatik dengan China. Wisma Putra telah menghantar surat-surat bantahan tersebut kepada pihak China dan memanggil duta besar China ke negara Malaysia bagi menerangkan apa yang terjadi kepada 16 pesawat China yang telah menceroboh sempadan udara Malaysia. Dan kerana Malaysia melihat operasi penerbangan tersebut boleh menceroboh ruang udara Malaysia serta menjejaskan kedaulatan negara Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada isu lapangan terbang seletar yang terletak di Singapura. Sedikit latar belakang tentang lapangan terbang seletar ini. Yang pertama, terletak di sebelah timur laut Singapura. Yang kedua, merupakan milik Civil Aviation Authority of Singapore, CAAS, dan lapangan terbang ini dibina sebelum Perang Dunia Kedua. Gambar yang tertera menunjukkan laluan udara yang digunakan oleh sebarang pesawat bagi mendarat di lapangan terbang seletar. Mana-mana pesawat yang ingin mendarat di lapangan terbang seletar tersebut mesti mengelilingi dan memasuki sempadan udara Malaysia sebelum mendarat dengan selamat di lapangan terbang seletar itu. Isu berkaitan lapangan terbang seletar yang terletak di Singapura telah menjadi perhatian utama Malaysia. Lapangan terbang ini yang terletak di kedua-dua sempadan negara telah menimbulkan beberapa ketidaksepakatan dan kebimbangan daripada pihak Malaysia. Dalam mengenai isu ini, Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk menjaga kedaulatan negara. Pertama sekali, Malaysia telah melakukan perbincangan secara diplomasi dengan Singapura. Melalui dialog antara kedua-dua negara ini, usaha telah dilakukan untuk mencari penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan antara kedua-dua pihak. Diplomasi merupakan langkah awal yang penting untuk menyelesaikan sebarang ketegangan dan konflik antara negara. Selain itu, Malaysia telah melibatkan pihak berkepentingan tempatan dalam proses membuat keputusan berkaitan dengan isu ini. Konsultasi dengan pakar industri penerbangan, ahli politik tempatan serta masyarakat setempat dilakukan untuk memastikan bahawa keputusan yang diambil memperoleh sokongan dan pemahaman daripada pelbagai pihak. Selanjutnya, Malaysia telah mengambil pendekatan undang-undang dalam mengenai isu ini. Kerajaan Malaysia mungkin telah merujuk kepada undang-undang antarabangsa, perjanjian bilateral atau peraturan penerbangan dalam menyusun langkah-langkah bagi melindungi kepentingan negara. Tindakan terakhir yang mungkin diambil oleh Malaysia adalah mencari penyelesaian melalui mediator antarabangsa atau badan antarabangsa yang berkaitan. Ini dapat melibatkan pertimbangan untuk membawa isu ini kepada perhatian badan-badan iaitu seperti Persatuan Bahasa-Bahasa Bersatu PBB atau Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO jika perlu. Kesimpulannya, iktibar yang dapat Malaysia ambil ialah kita boleh menggunakan pelbagai tindakan yang lain bagi menyelesaikan sesuatu isu ini. Okey, baiklah. Maka saya akan teruskan dari konflik sempadan darat negara Malaysia. Sempadan darat Malaysia mempunyai jumlah panjang sempadan darat iaitu kira-kira 3,147.3 km. Malaysia memiliki beberapa sempadan darat yang membentuk batas dengan negara-negara tetangga. Berikut adalah beberapa sempadan darat Malaysia dengan negara-negara yang berdekatan. Yang pertama kita boleh lihat iaitu Thailand. Malaysia bersempadan darat dengan Thailand di sebelah utara semenanjung Malaysia. Sempadan ini membentuk sebahagian daripada sempadan antara Malaysia dan Thailand. Dan yang seterusnya iaitu yang kedua iaitu Indonesia. Pulau Kalimantan Borneo adalah pulau yang berkongsi sempadan darat dengan Malaysia dan Indonesia. Sempadan ini melibatkan wilayah-wilayah di Sarawak dan Sabah, Malaysia serta Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Indonesia. Dan yang seterusnya kita boleh lihat yang ketiga iaitu dari negara Brunei itu sendiri. Malaysia juga bersempadan darat dengan negara Brunei Darussalam di sebelah utara Sarawak
bahagian dari Pulau Borneo. Penting untuk dicatat bahawa sempadan ini dapat mengalami perubahan akibat perjanjian antarabangsa, perubahan geopolitik atau penentangan semasa. Oleh itu, adalah penting untuk merujuk kepada sumber-sumber terkini untuk maklumat yang lebih tepat pada masa yang sekarang. Baiklah, kita akan teruskan iaitu apa itu AXIM. AXIM merupakan agensi kawalan sempadan Malaysia, iaitu atau lebih dikenali sebagai AXIM ialah sebuah agensi kerajaan Malaysia yang mengawal jalan masuk dan keluar Malaysia daripada aktiviti haram seperti penyeludupan, pendatang tanpa izin dan pemerdagangan manusia, iaitu yang ditubuhkan pada 2015. Agensi ini dikendalikan lebih kurang 10,000 pegawai dari Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM, Pasukan Gerakan Am dan Unit Pencegahan Penyeludupan UPP. Pada tahun 2021, AXIM diletakkan sepenuhnya di bawah kawalan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA iaitu PDRM sebagai langkah memperkasa fungsi agensi ini. AXIM juga dibubarkan pada tahun yang sama. Okey, baiklah. Saya akan teruskan perbincangan kita dengan isu yang pertama yang berlaku di sempadan darat Malaysia, iaitu Pulau Sebatik. Pulau Sebatik ini merupakan sebuah pulau di pantai timur Borneo. Pulau Sebatik ini dibahagikan kepada dua bahagian. Pulau ini mempunyai keluasan 452 km persegi, iaitu bahagian utara adalah milik Sabah, Malaysia, manakala bahagian yang selatan adalah milik Kalimantan, Indonesia. Pulau Sebatik ini adalah salah satu tempat di mana terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia ketika konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965. Pulau Sebatik juga merupakan pulau di antara dua negara yang tiada sempadan imigresen. Pulau yang unik ini mempunyai sejarah yang menarik dan menunjukkan dinamik yang unik. Pulau Sebatik terbahagi akibat perjanjian lama antara British dan Belanda. Pembahagian Pulau Sebatik berakar umbi daripada perjanjian di antara British dan Belanda suatu ketika dahulu dan dibahagikan sama rata selepas kedua-dua negara ini mencapai kemerdekaan. Kini, bahagian utara pulau ini terletak di Malaysia, manakala bahagian selatannya berada di bawah kedaulatan Indonesia. Baiklah, saya teruskan iaitu dengan antara langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan perkara ini berulang kembali, iaitu dengan ahli Dewan Undangan Negeri mempertimbangkan pembinaan kompleks custom, immigration dan kuarantin, iaitu CIQ, yang mampu membantu pihak keselamatan bagi membanteras aktiviti jenayah rentas sempadan selain dapat memastikan keselamatan di perairan Pulau Sebatik Malaysia dan Pulau Sebatik Indonesia yang dilihat agak longgar. Dan yang terakhir, sebagai usaha bagi meningkatkan tahap ekonomi penduduk setempat. Saya akan teruskan iaitu konflik sempadan seterusnya, iaitu di Padang Besar. Padang Besar merupakan sebuah pekan sempadan yang terletak di Perlis, Malaysia. Ia bersempadan dengan wilayah Songkhla, Thailand, 35 km menghala ke timur laut Kanga. Padang Besar bertentangan dengan sebuah bandar di Thailand, juga dikenali sebagai Padang Besar, yang mana ia sering dirujuk sebagai pekan siam oleh masyarakat tempatan. Bandar ini menjadi destinasi popular bagi rakyat Malaysia kerana terdapat pasar terbuka yang bebas beroperasi antara dua negara iaitu Malaysia dan Thailand. Padang Besar juga merupakan kawasan yang agak terpencil disebabkan kedudukan yang berada di Bukit Bukau, yang menyebabkan banyak jenayah yang berlaku di kawasan ini seperti penyeludupan. Saya akan teruskan antara isu yang berada di Padang Besar, iaitu antara kesnya iaitu lelaki ditahan cuba seluduk 16 kg ganja di Padang Besar. Cubaan seseorang lelaki untuk memboloskan diri ke negara jiran selepas dikesan menyelundup dadah ke negara ini gagal selepas polis memberkasnya dan merampas 16
kilogram ganja yang bernilai 49,600 di sekitar laluan keselamatan sepadan Malaysia dan Thailand di sini Rabu lalu. Kejadian berlaku sekitar jam 7.20 pagi apabila sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padang Besar membuat intipan berhampiran pagar sepadan Malaysia dan Thailand di belakang sebuah bangunan di Kampung Melayu Padang Besar. Pencerobohan sempadan adalah suatu kejadian di mana individu atau kumpulan melanggar atau menembusi sempadan negara tanpa izin. Antara faktor yang menyebabkan pencerobohan sempadan boleh bervariasi bergantung kepada konteks dan keadaan setempat. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pencerobohan sempadan. Yang pertama, disebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, iaitu individu itu sendiri yang hidup dalam kemiskinan atau di negara-negara dengan ekonomi yang tidak stabil mungkin cenderung mencari kehidupan yang lebih baik di negara tetangga yang lebih makmur. Dan seterusnya disebabkan konflik dan kegelisahan politik. Keadaan politik yang tidak stabil, konflik bersenjata atau ketidakstabilan politik dapat mendorong orang untuk melarikan diri atau mencari perlindungan di negara tetangga. Yang seterusnya disebabkan ketidakpuasan sosial. Ketidakpuasan terhadap pemerintah, ketidaksetaraan atau pelanggaran hak asasi manusia dapat menjadi pendorong untuk mencari perlindungan atau mencari kehidupan yang lebih baik di luar negara. Di samping itu, disebabkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, iaitu perbezaan besar dalam tingkat ekonomi dan sosial antara negara-negara dapat mendorong orang untuk mencari peluang yang lebih baik di negara yang lebih makmur. Yang seterusnya disebabkan ketidakstabilan keamanan. Ketidakstabilan keamanan di suatu kawasan termasuk konflik bersenjata atau ancaman terorisme dapat membuat orang mencari tempat yang lebih aman di luar negara mereka. Dan yang seterusnya adalah disebabkan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Jika ada ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya seperti air dan tanah, orang mungkin mencuba mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Dan yang seterusnya ialah disebabkan gangguan alam. Seperti mana kita tahu, bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau kekeringan dapat memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di wilayah lain. Ketidaksetaraan dalam distribusi pendidikan, pelayanan kesihatan, iaitu ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesihatan dapat mendorong orang untuk mencari kesempatan yang lebih baik di negara tetangga. Yang seterusnya disebabkan ialah ketidaksetaraan hukum dan sistem hukum yang lemah. Kurangnya penegakan hukum yang efektif atau sistem hukum yang lemah di suatu negara dapat menciptakan situasi di mana orang merasa dapat menghindari konsekuensi pencerobohan. Dan yang seterusnya ialah disebabkan kegagalan sistem keamanan, iaitu kegagalan sistem keamanan negara dapat memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan pencerobohan tanpa dihentikan. Faktor-faktor ini seringkali dikaitkan dan kompleks mencipta lingkungan di mana pencerobohan sempadan dapat terjadi. Pencerobohan sempadan negara adalah suatu kejadian serius yang boleh memberi kesan yang besar kepada keselamatan ekonomi dan kestabilan negara. Kesannya boleh dirasai dalam pelbagai bidang. Berikut adalah beberapa kesan pencerobohan sempadan negara secara terperinci, iaitu dari sudut keselamatan negara boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, ancaman kepada kedaulatan negara. Pencerobohan sempadan boleh membahayakan kedaulatan suatu negara dan mencetuskan isu-isu berkaitan dengan integriti wilayah. Dan yang kedua ialah risiko keselamatan nasional, iaitu keberadaan penceroboh di dalam wilayah negara boleh membahayakan keselamatan nasional dan menyebabkan ketidakstabilan dalam jangka panjang. Dan seterusnya dari sudut keselamatan individu dan komuniti. Ancaman terhadap penduduk setempat, iaitu pencerobohan dapat membahayakan keselamatan individu dan komuniti di kawasan terjejas dengan risiko penculikan, rampasan atau keganasan lainnya.
Dan seterusnya ialah dari segi keselamatan sempadan. Risiko kepada agensi pengawal sempadan iaitu pencerobohan boleh menghadapi cabaran besar kepada agensi pengawal sempadan dan pasukan keselamatan, terutama dalam mengatasi jumlah atau kekuatan pencerobohan yang besar. Seterusnya, kesan daripada ekonomi negara iaitu gangguan kepada aktiviti perdagangan. Apabila pencerobohan sempadan boleh menyebabkan gangguan kepada aktiviti perdagangan antarabangsa dan antara wilayah yang boleh merugikan ekonomi negara. Seterusnya, dari sudut hubungan antarabangsa yang menyebabkan gangguan kepada hubungan antarabangsa, iaitu pencerobohan dapat menjejaskan hubungan antarabangsa suatu negara dengan negara-negara lain, terutama jika pencerobohan itu melibatkan negara-negara tetangga. Dan seterusnya ialah disebabkan pemulihan dan pembangunan. Dari sudut kos pemulihan dan pembangunan, iaitu negara yang mengalami pencerobohan mungkin perlu melabur sumber besar untuk pemulihan dan pembangunan semula, yang disebabkan infrastruktur yang terjejas. Iaitu dan seterusnya disebabkan kesan psikologi masyarakat. Yang pertama, kesan trauma dan kebimbangan. Pencerobohan boleh memberi kesan psikologi kepada masyarakat setempat yang menyebabkan trauma dan kebimbangan dalam jangka panjang. Dan seterusnya kesan dari sudut politik dalam negeri. Kesan kepada kestabilan politik. Pencerobohan boleh menyebabkan ketidakstabilan politik dalam negeri dengan kemungkinan kehilangan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Oleh itu, pencerobohan sempadan negara adalah suatu ancaman serius yang memerlukan tindakan segera dan berkesan untuk mengatasinya. Ini melibatkan kerjasama antara agensi keselamatan, tentera dan pihak berkuasa lain untuk memastikan keselamatan dan kedaulatan negara dijaga. Baiklah, saya teruskan iaitu dengan antara langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan perkara ini berulang kembali, iaitu dengan ahli Dewan Undangan Negeri mempertimbangkan pembinaan kompleks custom, immigration dan kuarantin, iaitu CIQ, yang mampu membantu pihak keselamatan bagi membanteras aktiviti jenayah rentas sempadan selain dapat memastikan keselamatan di perairan Pulau Sebatik Malaysia dan Pulau Sebatik Indonesia yang dilihat agak longgar. Dan yang terakhir, sebagai usaha bagi meningkatkan tahap ekonomi penduduk setempat. Sekian sudah penjelasan dan perbincangan daripada kumpulan kami mengenai kes-kes dan isu-isu sempadan negara. Jadi, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih.